Sakit tumit ni bila korang tahu bangun pagi je korang pijak lantai, dia akan terasa macam electric shock. Assalamualaikum, hai semua, Queen Bee here. Lama dah Queen Bee tak upload video, maklumlah busy sikit jaga orang bersalin ni kan. Hari ni kita nak cerita pasal sakit tumit tapak kaki. Kebanyakan sekarang bila Queen Bee pergi urut, memang orang kebanyakan sakit tumit. Lagi-lagi bila lepas-lepas PKP ni, 3 bulan, 4 bulan duduk rumah ni, banyak sangat buat kerja, kan, sampai sakit tapak kaki tu. Sebabnya terlalu banyak berdiri, masak semua kan. Okey, ni orang akan cerita sakit tumit ni berkaitan dengan wanita. Bila wanita ni orang akan cakap peranakan jatuh lah kan. Maksudnya betul ke peranakan jatuh? Ada kena-mengena ke? Ataupun perempuan je ke yang sakit tumit? Lelaki tak sakit tumit? Kan? Lelaki tak ada tumit ke? Kan? Sampai dia tak boleh nak rasa sakit tumit tu. Okey, hari ni kita nak kupas dan ceritakan macam mana sakit tumit tu terjadi dan cara rawatan dia. Thank you pada yang dah subscribe dan jangan lupa like dan sharekan pada yang lain kalau video ni bermanfaat. Okey, jangan lupa dan terima kasih. Sakit tumit ni bila korang tahu bangun pagi je korang pijak lantai, dia akan terasa macam electric shock ataupun tapak kaki kena cocok. Memang sangat tak selesa kan. Sakit dia tak payah cerita lah, sampai kadang-kadang macam nak berjalan pun susah kan. Okey, sakit tumit ni kadang-kadang terjadi pada atlet dan macam orang yang banyak berjalan, lebih banyak berdiri. Okey, dia dipanggil heel spur syndrome. Kita tengok anatomi tumit ni. Okey, tumit ni dia terdiri daripada tulang. So bila dia ada tulang, kat situlah yang akan buat sakit sebab dia tak ada lemak. Punca-punca sakit tumit, salah satunya adalah berat badan berlebihan. Okey, kadang-kadang bukan saja orang yang gemuk boleh sakit tumit. Orang yang kurus pun boleh sakit tumit. Sebab apa? Salah satu sebabnya, okey, bila berat badan berlebihan, kadang-kadang dia tak ideal. Okey, macam contoh kalau kita punya ideal weight kita, BMI kita adalah 58. Okey, contoh. Tapi kita belah lebih 2-3 kilo ataupun lebih macam 10 kilo kan. So bila berat badan yang berlebihan, kita punya berat tu dia menekan kaki tu, kan, sebab tapak kaki kita hanya macam, kalau nak ikut tulang pada tumit tu sangat kecil untuk nak tampung berat badan kita kan. Okey, so bila berat badan yang berlebihan memang akan terjadilah punca sakit tumit tu, memang wajib. Okey, orang yang kurus pun boleh juga mengalami sakit tumit ni, lagi-lagi kalau macam dia atlet kan. Kalau yang macam kalau yang biasa berjogging, bersukan, lagi-lagi kalau macam kita banyak berjalan, tak kisahlah kau pergi mall ke, kau pergi catwalk ke, tetap akan mengalami sakit tumit ni. Sebab sakit tumit ni dia tak kira tau, dia tak kira kau ni aktif atau tak aktif pun boleh jadi sakit tumit. Kalau tak aktif pun lagilah, macam kau duduk je tanpa buat apa-apa kan, kaki kita menampung berat badan, so dia jadilah teganglah pada tisu tafasya tadi. Sebab tu lama-lama bila kita berdiri akan sakit tumit, akan sakit keseluruhan badan lah, lebih-lebih lagi bahagian kaki kan. Dan yang paling orang akan cakap adalah bila kita pakai kasut tinggi, pakai heel yang melebihi masa, contoh 2-3 jam, akan buat kita sakit kaki. Bila kau pakai heel, lepas tu kau banyak berjalan, memang lagilah potensi untuk nak dapat sakit tumit tu sangat tinggi. And then bila balik kau terus tidur, kau tak buat apa-apa untuk nak bagi dia relaxkan bahagian kaki yang sakit tu. That's why dia akan berterusan, and then the next day tu kau tetap pakai. So orang teruskan buat macam tu, lama-lama benda yang tak sakit pun akan jadi sakit hati. Kenapa orang cakap sakit tumit je peranakan jatuh? Sebenarnya peranakan kita dia bahagian perut. Okey, bahagian perut tu dia satu urat dipanggil sciatic nerve kita, daripada tulang belakang punggung. Urat tu dia sampai kat tumit tapak kaki. Sebab tu bila orang cakap peranakan jatuh sakit tumit, sebabnya bila kita banyak berjalan, banyak angkat berat, okey, so peranakan tu akan jatuh bila sistem badan kita ni dia dah ada setiap rumah dia. Tapi bila engkau sakit, bila engkau dah bengkak, kau mengacaulah rumah orang lain. Sebab tu dia akan efek dan terasa pada bahagian-bahagian tertentu. So Allah bila dah jadikan sistem badan kita ni berkaitan antara satu sama lain, lebih-lebih lagi urat. Ada ke urat dalam badan kita ni yang putus-putus? Tak ada kan, semuanya bersambung. So bila setiap satu yang sakit akan bersambung dekat tempat lain. Sebab tu kalau boleh dapatkan rawatan, jangan biarkan mereka sakit. Okay. Cara untuk nak hilangkan atau rawatan yang boleh kita lakukan, okey, pertama sekali adalah
boleh buat senaman ringan untuk hilangkan sakit tumit ni. Antaranya adalah bila kita boleh angkat kaki. Sebelum nak tidur tu boleh angkatkan kaki, letak pada dinding, jadikan macam bentuk L tu kan. Angkat kaki tinggi-tinggi untuk perjalanan darah tu turut bahagian badan atas. Kadang-kadang orang kata bila kita berlebih sangat berdiri, dia banyak yang ke bawah kan. Sebab tu bila korang balik, kalau boleh korang angkat kaki, letak pada dinding, bagi agak-agak 5 minit macam tu, ataupun kira je lah kan, untuk riliskan penat dia tu. Okey. Yang paling senang adalah rendaman kaki. Kadang-kadang balik rumah korang boleh juga buat rendaman kaki ais ataupun suam. Selalunya kalau Queen Bee selalu buat rendaman panas sebab lebih selesa. Kalau juga letak garam untuk nak bagi dia kick sikit. Ada setengah letak cuka. Cuka tu sebenarnya untuk nak bagi hilangkan bau kaki. Okey, sambil-sambil korang rendam tu pun boleh menghilangkan bau kaki dan mengurangkan penat. Okeylah, kalau Queen Bee selalu Queen Bee akan panaskan sikit air tu. So bila korang rendam kaki, dia akan lebih lama. Kalau buat dengan air batu, kenapa ada setengah buat dengan air batu? Sebab kadang-kadang badan kita ni dah terlalu tegang, dah terlalu penat. So kadang-kadang bila dengan air panas mungkin tak sesuai. Boleh juga ambil air batu. Tapi air batu ni kena faham, dia punya fungsi, dia bagi kebas. Maknanya bila tengah panas ataupun tengah tegang tu, dia bagi kebas. Sebab tu kalau atlet korang tengok bila dia kejang, dia orang spray tu akan menyejukkan dan macam dia tak bagi lagi membengkak macam tu. So bila dia tengah penat tu, korang boleh letak air batu untuk buat rendaman kaki air batu. Boleh letak bagi dia macam kurangkan sikit dia punya penat dia tu dan dia punya ketegangan. Ada juga yang ada pakai slipper yang macam ni sebab dia ada fungsi refleksologi. Kenapa refleksologi ni? Refleksologi ni kan selalunya lebih kepada setiap poin di tapak kaki tu ada bahagian-bahagian poin yang badan kita kan. Contohnya kalau dekat tumit tapak kaki berkaitan dengan perut kan. Tengah tu berkaitan dengan tulang belakang, dan dekat ibu ada bahagian mata, lebih kurang macam tu lah. So kalau kita pakai je slipper ni, dia terus pijak tu dia akan kena pada saraf-saraf yang sakit kita lah. Dia merawat secara dalaman ikut. Kalau korang tak nak guna tu, korang boleh beli knee pad ni. Okey, ni knee pad ni aku rasa dah macam popular sangat. Sisi dia bagi macam extra tisu, lembut pada bahagian tumit. Sebab tu kadang-kadang bila korang pakai kasut, kalau boleh seeloknya elakkan pakai kasut yang sempit dan pakai kasut yang betul-betul lembut bahagian tapak. Kalau rasa tapak dia keras, korang cari pad kasut untuk bagi dia lembutkan. Bila korang berjalan, dia tak terasa keras dan tak mencengkam kaki kita. Queen Bee selalu bila bangun pagi memang akan tahu kejap lagi aku pijak confirm sakit. Korang boleh lakukan bila bangun pagi tu, take time dulu, jangan terus pijak lantai. Sebelum bangun nak berdiri tu, korang boleh picit dulu tumit tu. Okey, picit bahagian tapak-tapak kaki tu kan, mana yang korang rasa sakit. Boleh. Kalau korang ada benda-benda macam ni, paling kurang aku selalu kadang kalau tak ada benda ni dulu kan, pensel 2B belakang ni pun lebih kurang bulat macam ni. So korang boleh ambil dan tekankan bahagian tumit tu. Okey, so korang tekan macam tu. Lepas ini aku tunjuk lah, takkan aku nak tunjuk tumit kaki aku kan. Aku tunjuk lah dekat tangan. Korang buat lah kat tumit korang nanti. Kan. Okey. So, boleh tekan, kira 1, 2, 3, okey. Dan lepas, tekan lagi, kira buat macam tahap tekanan. So, korang akan tahulah yang tahap pertama ni, okey. Bila rasa sakit, maknanya korang dah terlalu sakit lah. Maknanya pegang pun dah tak boleh kan. So, bila dah lama-lama, dia akan lembut. Dia akan lembut sendiri. Jangan risau. So, bila korang tekan tu, dah rasa macam tak sakit, boleh tekan dalam lagi. Dia macam tu. Dia kena step by step, layer by layer. Korang tak boleh terus tekan keras-keras sebab nanti terus akan sakit dia, korang pun tak sanggup kan. Okay, so bila korang buat tu, tekankan sikit demi sikit. Bila dah tak rasa sakit, baru boleh tekan second layer macam tu. Macam mana nak tahu second layer ke tak? Bila korang dah tahu tahap sakit tu, maknanya tahap sakit lah. Lepas buat lagi. Kalau masih rasa sakit, lamakan sikit kiraan tu. 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. Lepas. Okay. Kalau dah tak rasa, bila korang kira lagi sampai 10 tak rasa dah, maknanya next tu lepaskan, baru boleh tekan lagi dalam lagi. So dalam tu maknanya dah dekat lah dengan yang point dia yang paling orang kata hujung lah selalunya kan. Sebab kalau korang terus tekan, memang akan sakit dan memang tak tahan lah. Kan, itu baru buat sendiri. Kalau orang buat,
Kau rasa ada dia kisah kalau kau sakit ke tak? Kan? Dia tak rasa. Kau yang rasa. Sebab tu kalau boleh buat je sendiri. Okay? So bila dah buat agak-agak dalam 5 minit, baru pijak. Memang korang akan rasa, dia tak rasa terus cuk macam tu. Sebabnya tadi korang dah releasekan dia punya ketegangan tu. Sebab tu kalau boleh kita ni kadang-kadang memang kalau nak exercise, nak buat regangan ni malas. Kan kalau korang malas, panggil aku datang urut. 1 jam urut kaki sahaja. Memang akan lega. Rawatan yang paling last sekali adalah pergi cocok steroid. Okay, kalau boleh kita nak avoidkan benda tu. Kita tak nak cocok-cocok ni pergi kat doktor, sakit weh. And then bila korang dah once korang dah cocok steroid tu, sebenarnya dia kena berterusan. Sebabnya benda ni dia tak boleh macam, dia akan hilang lah dia punya ubat tu. So kesannya korang dah bergantung dengan ubat, dengan steroid yang di mana itu adalah data. Drugs in your body is not good. Okay, cuba dapatkan rawatan untuk mengurangkan sakit sebelum korang pergi yang paling last sekali. Okay, itu saja untuk hari ini. Harap ianya bermanfaat untuk korang dan sharekan pada kawan-kawan yang sakit tumit, tak boleh pijak langsung. Ini memang akan terjadi. Lagi-lagi dengan orang tua kan, yang dah berumur 40 tahun ke atas, tulang dia akan makin dah kurang sikit kalsium. Itu yang akan membuatkan dia lebih sakit compare daripada orang-orang macam kita ni. Kalau korang memang kerja berat, yang jadi memang berjalan, berdiri, jadi promoter, jumpa klien kan, memang akan mengalami sakit tu. So kalau boleh korang dapatkan rawatan ataupun buat rawatan sendiri kat rumah. Kalau tak, korang panggil aku boleh datang urut. Tak ada masalah. Kau panggil, kau bayar, aku jalankan tugas. Okay, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen kalau korang ada apa-apa masalah, topik yang menarik untuk aku bongkarkan. Gitu kan. I try my best untuk nak keluarkan video every week. I try. Okay, aku cuba untuk nak memenuhi kehendak korang. Tapi korang kenalah share. Kalau share tak share, macam tak ada orang nak tengok, apa aku nak buat? Okay, so I see you when I see you. Bye.